Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 4 dan 5. Salam perkenalan daripada cikgu. Cikgu Muhammad Yazid. Boleh panggil Cikgu Yazid. Cikgu akan mengajar kamu sejarah tahun 4. Okey, untuk hari ini kita akan lihat sejarah tahun 4 di bawah unit 9. Tajuk dia Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, apakah yang akan anda pelajari? Okey, apa yang akan kamu pelajari pada hari ini iaitu yang pertama, menyatakan latar belakang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, menerangkan rentetan peristiwa perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka. Yang keempat, menghuraikan asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. 4 benda ini akan kamu pelajari pada hari ini. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita lihat dahulu latar belakang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sumber dia daripada mana ya? Kita lihat. Okey, yang pertama daripada buku yang bertajuk Sulalatus Salatin. Iaitu daripada buku ni dia menyatakan bahawa Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Daripada buku ni dia mengatakan Sultan Iskandar Shah adalah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sumber yang kedua daripada sebuah buku bertajuk Summa Oriental. Di sini dia mengatakan bahawa Parameswara ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kedua-dua ni sebenarnya orang yang sama. Parameswara dengan Sultan Iskandar Shah. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, latar belakang Parameswara. Siapakah dia ni? Kita lihat. Okey, Parameswara ialah putera raja kerajaan Melayu dari Palembang. Dia adalah seorang putera raja. Kerajaan Majapahit mahu menyerang Palembang kerana Parameswara cuba membebaskan Palembang daripada jajahan Majapahit. Dia adalah seorang putera raja kerajaan Melayu yang berasal dari Palembang dan dia cuba untuk membebaskan Palembang daripada penjajahan kerajaan Majapahit. Okey, Parameswara bersama-sama dengan pengikut beliau terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek kerana diserang oleh Majapahit. Pengalaman Parameswara sebagai pemimpin yang bijaksana menyebabkan beliau mendapat sokongan pembesar dan pengikut yang setia. Parameswara ni dia melarikan diri, dia meninggalkan Palembang dan dia pergi ke Temasek. Apa itu Temasek? Temasek itu nama sekarang dia kita panggil dia adalah Singapura. Dulu nama dia Temasek. Dia diserang oleh kerajaan Majapahit. Dia bergerak ke Temasek. Parameswara ni seorang yang bijaksana. Sebab itu beliau mendapat banyak sokongan daripada pembesar dan pengikut setianya. Okey, peristiwa ni dia bermula dekat Palembang. Okey, sekarang kita lihat pengembaraan Parameswara untuk membina kerajaan. Tadi dia dimulakan dengan Palembang sebab Parameswara adalah seorang putera raja Melayu daripada Palembang. Okey, kita lihat cerita dia. Parameswara dan para pengikutnya menaiki kapal menuju ke Temasek dan bertemu dengan Temagi. Temagi merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasek. Dia sampai dekat Temasek, dia bertemu dengan Temagi. Temagi ni adalah wakil kerajaan Siam yang masa itu memerintah Temasek. Okey. Beliau bertanya, bolehkah beta berteduh di Temasek? Temagi menjawab, dipersilakan tuanku. Kedatangan Parameswara disambut baik oleh Temagi. Parameswara diizinkan oleh Temagi untuk menetap di Temasek.
Okey, kemudian para mesuara mendapati Temasek sesuai untuk dijadikan kerajaan kerana kedudukannya yang strategik. Dia berfikir, alangkah baiknya jika beta dapat membina kerajaan di sini. Sebab dia tengok kedudukan Temasek tu sangat strategik. Kemudian, para mesuara merancang serangan ke atas Temagi kerana para mesuara hendak menjadi pemerintah di Temasek. Hal ini menyebabkan Temagi dibunuh. Dia nak merampas Temasek daripada Temagi. Jadi dia merancang untuk menyerang Temagi supaya dia dapat jadi pemerintah di Temasek. Ini menyebabkan Temagi terbunuh dalam peristiwa itu. Okey, tadi daripada Palembang, kemudian dia ke Temasek. Okey. Kerajaan Siam menyediakan kelengkapan peperangan untuk menyerang para mesuara di Temasek. Apabila para mesuara berjaya membunuh Temagi, kerajaan Siam begitu marah dan dia menghantar bala tentera dia untuk menyerang para mesuara di Temasek. Cis, berani mereka membunuh Temagi. Beta sebagai pemerintah Siam harus menuntut bela. Hutang darah dibayar dengan darah. Itu dia, Raja Siam marah kepada para mesuara. Setelah mengetahui serangan Siam, para mesuara berundur ke Muar bersama-sama dengan pengikutnya. Siam adalah sebuah kerajaan yang kuat, yang besar. Jadi para mesuara tidak mampu untuk melawan kerajaan Siam. Dia pun berundur ke Muar. Para mesuara dan pengikutnya meninggalkan Muar dan meneruskan perjalanan ke Sening Ujung. Banyaknya biawak di sini. Beta rasa tidak sesuai tempat ini dijadikan pusat pemerintahan. Ampun tuanku, benar titah tuanku. Marilah kita mencari tempat yang lain. Para mesuara sampai di Muar. Tetapi dia melihat di muara-muara tu banyak biawak dan dia mengatakan tidak sesuai untuk membuat ataupun menubuhkan kerajaan pemerintahan dia di situ. Jadi dia punya penasihat pun berkata supaya kita mencari tempat lain untuk dijadikan pusat pemerintahan. Jadi para mesuara pun dia meneruskan perjalanan ke Sening Ujung. Okey, apabila sampai ke Sening Ujung, para mesuara melantik seorang wakil pemerintah di Sening Ujung. Dia melantik seorang pemerintah di situ untuk memerintah Sening Ujung. Sening Ujung maksudnya tiada sesiapa yang memerintah pada waktu itu. Okey, dia dah bergerak daripada Palembang, Temasek, kemudian dia ke Muar. Selepas ke Muar, para mesuara bergerak ke Sening Ujung. Okey, ni dia bergerak. Dia bergerak daripada Muar tadi untuk ke Sening Ujung. Para mesuara dan pengikutnya berlayar meninggalkan Sening Ujung dan sampai ke muara Sungai Bertam. Para mesuara ternampak sebuah perkampungan nelayan lalu singgah di situ. Daripada Palembang, dia ke Temasek, kemudian dia ke Muar. Muar tak cantik untuk buat pusat pemerintahan. Dia bergerak ke Sening Ujung. Sampai di Sening Ujung, dia lantik seorang pemerintah di situ untuk memerintah Sening Ujung. Dia pun bergerak terus sampai ke sebuah kampung nelayan di muara Sungai Bertam. Dia berhenti di situ. Okey, apabila dah sampai di muara Sungai Bertam, para mesuara dan pengikutnya keluar berburu. Dia pun masuk ke dalam hutan untuk mencari sumber makanan. Dia berburu. Para mesuara menyaksikan anjing pemburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Para mesuara berpendapat tempat itu sungguh bertuah dan sesuai dijadikan kerajaan apabila melihat seekor haiwan yang kecil berjaya mengalahkan haiwan yang lebih besar. Para mesuara mengambil keputusan untuk membuka sebuah kerajaan baharu sempena dengan nama Pokok Melaka, tempat baginda bersandar. Di tepi sungai itu dia bersandar, dia berehat di bawah sepohon Pokok Melaka. Daripada situlah dia menamakan tempat itu sebagai Melaka. Kita lihat di sini peristiwa pembukaan Melaka.
Lengkaplah perjalanan para mesuara daripada Palembang, Temasek, lepas tu ke Muar, ke Sening Hujung dan last sekali ke Melaka. Okey, sekarang kita lihat asal usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Okey, sumber pertama daripada buku yang bertajuk Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin menceritakan bahawa nama Melaka berasal daripada pokok Melaka, tempat para mesuara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjingnya. Itu asal usul pertama daripada buku Sulalatus Salatin. Sumber yang kedua daripada Arab. Sumber Arab menyebut Melaka sebagai Malakat yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Negeri Melaka dulu menjadi sangat maju kerana para pedagang akan berkumpul di situ. Sumber yang ketiga daripada sumber India pula. Dia mengatakan sumber India mengikut mitos Hindu menyatakan Melaka disebut Amalaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Ini masing-masing punya pendapat lah dari mana datangnya nama Melaka. Sumber yang keempat daripada Summa Oriental, buku juga. Nama Melaka berasal daripada perkataan Malaka yang bermaksud tempat perlindungan. Ni setakat ni ada 4 sahaja sumber yang menyebut berkaitan dengan asal usul nama Melaka. Okey, kita dah belajar dah tadi semua perkara yang kamu patut pelajari pada hari ini. Sekarang untuk tugasan. Okey, tugasan pertama kamu kena salin nota dalam buku tulis sejarah. Nota ni kamu boleh rujuk link yang cikgu masukkan dalam penerangan cikgu dalam grup tu. Ada link, cikgu akan sertakan link untuk nota. Kamu salin dalam buku sejarah. Jangan lupa tulis hari, tarikh, kemudian tajuk dan salin semula. Tak perlu lukis gambar pun tak apa. Kalau kamu nak lukis, boleh lukis. Kalau tak nak lukis pun tak apa. Kalau nak print sahaja pun dan tampal pun boleh. Tak ada masalah. Kemudian tugasan kedua, kamu kena salin dan jawab soalan dalam buku tulis sejarah. Ini pun cikgu akan masukkan soalan yang kamu perlu jawab. Dah buat nota, mesti kena ada latihan untuk menguji kamu punya pemahaman terhadap tajuk kita pada hari ini. Okey, sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Selamat belajar. Semoga bersemangat. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.